Encik Awali pun tadi ada menyenaraikan beberapa cabaran yang telah dihadapi oleh beliau dan firma beliau sendiri dalam untuk mendapatkan sesebuah carian ni. Boleh saya tahulah apa lagi antara cabaran lah yang Encik Awali hadapi lah selaku pemilik firma dan peguam hak tanah ni dalam keadaan PKP ni untuk dapatkan carian tu. Sekarang ni saya nak fokus pula mungkin boleh diberikan kesempatan kepada saya untuk nak kongsikan berkenaan dengan cabaran urusan carian hartanah yang terjadi semasa PKP. Okey, jadi untuk saya nak pergi lebih lanjut, saya nak share dulu gambar-gambar yang saya dah sediakan lah. Okey, antara cabaran-cabaran yang pihak kami hadapi, sama ada baik peguam ke, ataupun ejen hartanah ke, ataupun bank-bank ke, okey, yang ada melibatkan proses, ada yang terlibat dengan proses jual beli hartanah, lelongan, investment dan sebagainya ni. Okey, yang kat sini ni saya ambil daripada Facebook, okey, Facebook dan juga Keratan Harian Metro. Iaitu okey, yang ini barisan panjang kertas, okey, beratur di luar pejabat tanah. Jadi kalau kita nak biri pukul 4 pagi dekat pejabat tanah, nak biri je. Okey, daripada pukul 4 pagi, daripada pukul 3 pagi, penat. Jadi kita tinggalkan beg, kita tinggalkan dokumen-dokumen je dekat situ. Jadi nampaklah dokumen yang beratur. Okey, nampak dokumen beratur tu sebagai pengganti diri lah. Takkanlah kita nak berdiri pukul 4 pagi sampai pukul 10 pagi, sampai pukul 12 pagi. Ni ialah kira terpaksa buat macam ni. Okey, dan yang ni pula antara saya jumpa dekat Facebook, iaitu peguam-peguam yang mengeluh lah. Okey, hari tu tak dapat carian. Okey, dah pergi 2-3 kali, orang ramai. Okey, kalau yang kat sini pula, okey, beratur panjang, nombor yang kat bawah ni yang tak nampak ni 2090, dia dapatnya 2149. Okey, kena tunggu lama. Kalau datang pukul 8, belum tentu pukul 3 petang, pukul 8 pagi belum tentu pukul 3 petang tu dia dah dapat. Okey, sebab kena tunggu nombor giliran yang panjang. Okey, yang ni pun dekat pejabat tanah Shah Alam. Okey, kira yang beraturnya dokumen yang beratur. Okey. Jadi itu masalah lah yang biasa ramai yang dihadapi daripada dulu sampai sekarang, especially sewaktu PKP ni. Okey, beratur panjang dan kehabisan nombor giliran. Jadi bila kita pergi ke pejabat tanah tu, cabaran dia sama ada PKP ataupun tak PKP, kita dalam dua, dapat buat ke tak dapat buat carian, dapat buat presentation, tak dapat buat presentation, dapat buat caveat, tak dapat. Tapi kita kena pergi dulu. Okay, kena pergi tengok dulu, pergi beratur dulu. Bila beratur, nak ambil nombor, baru habis nombor. Tengok-tengok habis nombor. Jadi terpaksa lah balik. Kadang-kadang bukan dekat, sangat jauh. Jadi itu antara faktor yang kita kena ambil kira lah. Apatah lagi kalau nak relatekan dengan tempoh PKP sekarang ni, of course, penjarakan sosial tu. Penjarakan sosial tu menyebabkan sebahagian besar kaki tangan kerajaan yang bertugas di pejabat tanah ni dia dikecilkan. Kalau ada 10 kaunter mungkin buka 3 kaunter, 2 kaunter. Dan of course lah kes yang biasanya dihandle beratus-ratus transaksi jual beli hartanah, transaksi urus niaga ataupun bukan urus niaga di pejabat tanah tu, bila jadi PKP dia akan cut. Okey, kalau sebelum ni 300 untuk satu hari urus niaga di pejabat tanah, tetapi terpaksa cut jadi 100 urus niaga saja. Dia akan menyebabkan yang lain-lain tu terpaksa datang esok, lusa dan sebagainya. Okey. Seterusnya yang ni antara kesulitan gambar-gambar ini itu diambil oleh staf saya sendiri. Okey, yang terpaksa pergi pukul 3 pagi. Okey, yang ni yang ni dekat pejabat tanah Kelang ni pukul 3 pagi ni. Okey, yang ni mana lagi? Okey, yang ni matahari tak keluar lagi ni. Matahari tak keluar lagi, tapi bagnya dah beratur sampai keluar dah. Okey, dah beratur. Maksudnya kalau daripada beg ni sampailah ke kaunter tu untuk beratur ni baru kaunter nak ambil nombor ni. Baru nak ambil nombor. Belum lagi kita dipanggil untuk urusan tu, lagi panjang. Okey, yang ni matahari belum ni lagi pejabat tanah tak buka lagi. Dah ramai dah orang. Okey, ni pun pagi juga ni dah ramai orang. Dan kebiasaannya staf-staf yang pergi buat urusan dekat pejabat tanah terpaksa balik dengan hampa. Tak dapat buat, ataupun dia orang balik dah keletihan, dah berdiri lama dah kat situ. Okey, ini pejabat tanah Kelang yang tutup sebahagian besar kaunternya. Yang ni Dropbox. Okey, jadi adalah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk nak menyelesaikan perkara ni. Dropbox, tapi kadang-kadang Dropbox pun kadang-kadang out of system, kadang-kadang dia tutup. Yang ni dia tutup Dropbox ni. Jadi kita pun tak boleh nak buat apa-apa juga. Okey, dan itu antara perkara lah. Okey, yang ni contoh lah. Okey, tiba-tiba pejabat tanah
tutup untuk sanitize, tutup pula sebab ada positif COVID, tutup pula kalau ada lockdown. Jadi dia menyebabkan satu-satu proses perjanjian jual beli, proses untuk pindah milik, proses lelongan, proses untuk pembiayaan, refinance, semuanya tersekat. Jadi inilah yang saya boleh ringkaskan. Okay. Gambar-gambar tersebut menceritakan apa yang poin-poin yang ada dekat sini. Jadi itu saja. Okay. Sedikit sebanyaklah tentang cabaran nak berurusan semasa PKP.